kami menyokong sepenuhnya pandangan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri bahawa Barisan Nasional seharusnya mengadakan transformasi supaya menunjukkan bahawa BN masih diperlukan oleh rakyat atau dikatakan relevan. Transformasi untuk menunjukkan ini adalah satu barisan yang merangkumi semua kaum dan dapat memenuhi hasrat dan permintaan daripada semua kaum. Transformasi untuk menunjukkan bahawa Barisan Nasional adalah mesra rakyat dan segala yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat. Seperti gagasan Satu Malaysia di mana rakyat didahulukan, dan kita juga menekankan bahawa semua pemimpin Barisan Nasional seharusnya dikatakan bukan sekadar mesra rakyat. Mereka juga kena prihatin kepada tuntutan daripada rakyat. Dan di samping itu, mereka kena seharusnya dikatakan hamba, turun ke padang. Dan kita juga permintaan daripada MCA ialah kita seharusnya semua komponen parti diberi layanan yang sama dan adil untuk mencerminkan kerjasama Barisan Nasional bukan hanya dalam pilihan raya. Maka perkongsian kuasa ini adalah sentiasa dititik beratkan. Kita berharap Barisan Nasional dapat bertindak sebagai satu pasukan. So dari segi aktiviti yang dianjurkan di bawah naungan Barisan Nasional, dia seharusnya melibatkan semua komponen parti Barisan Nasional. Bukanlah keputusan dibuat oleh sesuatu parti dan yang lain hanya menurut perintah. Ini sedikit sebanyak tidak dapat mencerminkan bahawa barisan ini adalah barisan yang benar-benar dan tulen, di mana kerjasama dan kemufakatan adalah sentiasa diamarkan. Untuk parti MCA, kami juga akui bahawa kerana suasana politik telah berubah, kita kena bukan hanya memperjuangkan hak masyarakat Tionghoa, maka kita juga kena memperjuangkan apa yang dikatakan universal value. Makna isu-isu yang melibatkan rakyat Malaysia adalah menjadikan isu yang seharusnya diperjuangkan oleh MCA. Dan kita juga lebih memberi perhatian kepada isu-isu pendidikan, isu-isu ekonomi, isu-isu yang melibatkan pemuda atau belia. Sebagai contoh, isu soal dikatakan peluang pendidikan, peluang pekerjaan, dan juga bagaimana pemuda dan wanita MCA dapat bergerak dengan lebih bergerak ke hadapan supaya dapat berdampingi dengan wanita dan belia, supaya belia memahami perjuangan MCA dan Barisan Nasional. Kita juga bincang bagaimana kita nak mempertingkatkan soal publicity
yang dikatakan masih menjadikan satu kelemahan kepada parti kami dalam khususnya new media. Dan kami akan melantik sebuah konsultan supaya dapat mencontohkan satu blueprint supaya dari segi publicity new media dapatlah bergerak dengan lebih berkesan dan bagaimana kita nak menawan dan berlawan apa yang sering dilakukan oleh parti pembangkang, di mana adalah dikatakan banyak kenyataan, banyak maklumat yang didedarkan tidak berasas. Dan maka kami berpendapat dia tidak seharusnya terbiar saja. Dan saya nak menuntut kepada kenyataan Timbalan Perdana Menteri khasnya, ini bidang yang lain, di mana ada taksiran bahawa dia adalah anti-Chinese. Saya berpendapat ini adalah satu yang dikatakan tidak benar. Saya berkhidmat sebagai ahli esko dan adun bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri semenjak tahun 1986. Dan saya boleh dikatakan faham beliau. Dia tidak mempunyai sentimen anti-Chinese. Sebenarnya, semasa dia menyandang jawatan sebagai Menteri Besar, dia yang mula memberi peruntukan khas kepada sekolah Cina dan sekolah menengah persendirian. Dia yang mula. Dan hari ini masih dipraktikkan di Johor. Ini adalah satu kebenaran. Dan juga dia yang turun kepada tiap-tiap bahagian MCA. Bukan hanya untuk menghadapi pilihan raya, bahkan dari semasa ke semasa. Dan dalam sambutan Tahun Baru Cina, dia akan sampai ke rumah pemimpin MCA. Dan tidak menjadikan satu keberatan kepada beliau untuk memberi bantuan kepada masyarakat Cina, baik di bandar maupun di luar bandar. Mungkin beliau tidak selalu senyum lah. Ya, very serius. Dan yang kedua, mungkin ada kenyataan-kenyataan yang telah disalah taksirkan oleh pihak tertentu.